Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi kalau korang perasan, kita dah lama tak review telefon. Sebab apa? Untuk pengetahuan korang, bulan 6, 7, 8 ni memang sejuk sikit market telefon. Diorang tak keluarkan apa-apa telefon baru. So untuk pasaran telefon ni dia ada dua musim je, awal tahun, akhir tahun. Jadi ini adalah pertengahan ni, memang sejuk sikit. Tapi dalam kesejukan tersebut, aku pun beli jugalah phone sendiri untuk review. Sebab apa? Aku rasakan phone yang aku nak bawa hari ni adalah sebuah phone yang menarik for the bucks. Di mana dekat atas meja ni kita ada Realme GT Neo Flash. Ini bukan Neo biasa tau, ini adalah Neo Flash, di mana dia ada improve dari segi dia punya charging speed sikit lah. Jadi dekat Fastech 5 harga dia sekitar 1,400 ke 1,500 depending on the variant. Dan apa aku boleh katakan dah menggunakan dia selama beberapa ketika, ini adalah sebuah pembelian yang agak berbaloi for the bucks. Jadi kalau korang tahu apa yang menarik tentang Realme GT Neo Flash Edition ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, sedikit disclaimer awal-awal video. Realme GT Neo ataupun Neo Flash ni menggunakan Dimensity 1200. Jadi bagi siapa yang akan komen, oh Dimensity MediaTek tak maulah, korang boleh skip video ni, tak payah buang masa. Ini adalah untuk bagi siapa yang menghargai segala teknologi dalam pasaran. Jadi kalau korang adalah penggemar Snapdragon ataupun pendewa Snapdragon, this is not for you. Tapi kalau anda kata korang nak tahu apakah penawaran yang menarik tentang device ni, korang boleh tonton sampai habis. Jadi, for the price, 1,500 ataupun 1,400, yang aku dapatkan ini adalah 12GB dengan 256GB storage dengan warna kuning hitam. Jadi, tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok apa yang menarik tentang Realme GT Neo Flash ni. Let's go. Jadi, macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Dari segi kotak dia ni sama macam Realme GT yang lepas. Bagi siapa yang tak pernah tengok, korang boleh tengok link kat bawah video dia. Di mana kotak dia tak kuning, macam Realme Malaysia. Dia adalah warna hitam, nampak begitu matang. GT Neo, dia tak ada tulis Flash kat sini. Sebab apa? Dia adalah exactly the same. Yang berbeza antara Neo dengan Neo Flash adalah Neo, tak silap aku, dia punya pengecasan adalah 30W macam tu. Neo Flash ni adalah 65W. Tapi dari segi spec lain adalah totally the same. So, kotak dia macam ni, Realme. So, dekat belakang ni, dia punya informasi dia lah. Warna dia adalah Racing Yellow 256 and 12GB RAM Alright, kalau korang nampak GT Neo ini adalah Flash lah kot, bahasa Chinese ni kan. Alright, ada sikit barcode. Jadi, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dekat dalam korang akan dapat Realme. Yang ini aku dah translate kat rumah itu. Dia tulis Dare to Live. Cogan kata untuk Realme lah. Selalunya welcome to Realme family kan. Kali ni adalah Dare to Live. So dekat dalam ni korang akan dapat SIM data tools. Okay. So korang akan dapat dalam ni, oh terkoyak pula. Korang akan dapat dia punya casing. Okay. Smoke silicone casing dengan documentation yang kita takkan baca. Kat bawah ni korang akan dapat kabel Type A kepada Type C. Alright. And then korang akan dapat phone itself. Kita letak tepi dulu. Bawah ni korang akan dapat dia punya super dart lah. Okay, super dart. Yang ini adalah macam aku cakap tadi, 65W. Benar. Okay, dan of course ini adalah China set, China ROM. Kakinya adalah kaki China, lepeh gini. Alright. Jadi jom kita kemas, kita boot up, kita set up phone. Nanti kita focus more on the device itself. Stay tuned. So, phone pun dah set up and dah boot up. Jadi first thing first, korang notice dia ada always on display. Sebab apa? Realme GT Neo Flash ni menggunakan Super AMOLED panel. So agak impressive for the price kan. Jadi kalau korang nampak kat sini dia ada in-display fingerprint, which is dalam penggunaan aku agak pantas. Kita try 1, 2, 3. Alright. Memang pantas dan on point. Laju tak ada masalah. So bila kita buka je, korang akan nampak ini adalah Realme UI version 2 berasaskan Android 11 China ROM. Tapi tak ada masalah, aku dah berjaya install Play Store kat situ dan ada install pelbagai apps dan aku pun dah boleh guna banking apps, semua tak ada masalah. Korang boleh tengok post dekat page Izami Gadget. Aku ada tunjuk bahawa banking apps semua tak ada masalah kepada Realme China ROM ini. Alright, so far tak ada masalah lah dari segi dia punya OS dia. Jadi dari segi paparan, macam korang nampak, ini adalah paparan untuk Realme GT Neo Flash ni, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.43 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan kadar segar semula 120Hz. Maksud dia apa? Ini adalah flagship level punya display. Dan dalam penggunaan aku, warnanya dihasilkan oleh Super AMOLED panel untuk GT Neo Flash ni memang sangat-sangat okey, cantik. Hitam adalah dark, warna memang nampak vibrant dan saturated, memang tak ada masalah. Kalau korang yang sukakan fluidity ataupun smoothness, dia menawarkan fluidity level yang memang sangat-sangat on par dekat level sekarang market lah. Di mana 120Hz memang tak ada isu. Dan untuk pilihan, korang ada dua pilihan saja. Sama ada korang nak 60Hz ataupun 120Hz. Korang tak ada tengah-tengah 90Hz. Dan memang so far dalam penggunaan aku memang tak ada masalah lah. Ini adalah sebuah display yang cantik
dan best untuk kelas harga dia. Dari segi design lain, macam korang nampak dekat atas ni, korang akan dapat dia punya mikrofon dan dia punya frame tu adalah plastik dengan kemasan macam chrome macam tu. So dekat bawah korang akan dapat dia punya speaker grill, port pengecasan jenis Type-C, another mikrofon dan juga bicu audio. So dia ada bicu audio untuk para gamers sekalian. Dekat sisi sebelah sini korang akan dapat dia punya on off button, sleep button dengan ada warna gold kuning kat tengah tu. Okay, kalau boleh fokus sikit. Dan last but not least, dekat sini korang akan dapat dia punya volume rocker, and then dia punya SIM card tray, ada 2 SIM card dan 1 memory expansion. So ada 3 slot semuanya. So beralih dekat belakang ni, ini adalah part yang paling aku suka tentang device ini ataupun untuk pilihan kali ini, di mana untuk Realme GT biasa, GT Neo Flash Edition, untuk warna racing yellow korang akan dapat back panel jenis vegan leather, ada texture macam kulit dekat sini dengan stripe warna hitam ni, menambahkan rupa racing dia yang memang sangat-sangat elegan lah. Di mana dari segi texture dia memang sangat-sangat best. Dia pegang tu, this phone kalau anda kata korang pakai, memang tak payahkan casing, lagi best, lagi rasa inzal dan rasa mahal. Dan dekat bahagian atas ni terdapat setup triple kamera, 64MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 2MP kamera makro, dan dia punya selfie kamera dekat sini adalah 16MP. Nanti kamera kita akan cerita kejap lagi lah. Overall, aku suka footprint yang ada pada Realme GT Neo Flash ni. Sebab apa? Dia tak begitu besar, tak begitu kecil, just nice in hand. Berat dia memang just nice lah, aku boleh katakan. So far pada pengguna aku suka footprint dia ni, design dia ni, size dia dekat tangan, just nice in one hand. Dari segi audio ataupun speaker, dia mempunyai 2 stereo speaker, dan apa aku boleh katakan, bunyi dia memang sangat-sangat best. Walaupun dia tak ada Harman Kardon ke, dia tak ada JBL ke, tapi bunyi ni memang sangat-sangat kuat dan best. Jom aku payung korang video klip ni. Korang boleh dapatkan sebuah smartphone yang menggunakan chip pemprosesan paling powerful lah buat masa sekarang ni, iaitu Snapdragon 888, mempunyai rangkaian 5G, menggunakan skrin jenis Super AMOLED, refresh rate sampai 120Hz, setup stereo speaker. Now I'm gonna burn all the bridges between us. So macam mana? Dia punya stereo speaker dia memang sangat-sangat mantap kan? Dia punya bunyi tu memang surround, kuat dan best lah. Itu je aku boleh katakan. Okay guys, sekarang kita nak bercerita pasal kamera yang ada pada Realme GT Neo Flash ni, di mana untuk kamera hadapan adalah 16MP. Kamera belakang dia ada 3 sensor, iaitu 64MP kamera utama, 8MP ultra wide angle dan juga 2MP macro lens. Dari segi setting kamera, macam korang nampak dekat dalam dia punya interface ni, macam ni lah interface dia, di mana of course kita ada selfie dan juga kita ada back camera. So untuk selfie korang juga boleh mengambil untuk night shot video. Untuk video selfie adalah 1080p 30fps. Dan dekat sini korang still lagi boleh tukar-tukar filter dia lah. Macam korang nampak ada pelbagai filter. Dan kamera belakang pun sama, korang boleh main-main filter juga. Kemudian korang akan ada mode untuk foto, portrait, dan juga dekat dalam mode ni ada option inilah. Manakala untuk kamera belakang, kalau korang tukar, korang akan ada mode untuk 64MP untuk lebih detail lah. Dan dekat dalam mode ni korang akan ada pelbagai lagi. Movie mode, dual video mode, slow motion dan lain-lain. Alright, jadi kita kembali ke kamera belakang. Alright. So untuk lebih sampel gambar dan juga sampel video, korang boleh tengok selepas video ini. Jadi jom. So ini adalah rakaman kamera belakang, 4K 30fps maximum resolutionnya. So bagaimanakah dari segi dia punya stabilization, exposure dia, overblown tak overblown, warna macam mana. Sekarang agak mendung dan dekat maghrib. So bagaimana dari segi mikrofon, ada nampak macam jiggle-jiggle punya efek ke, ataupun stabilization dia okey untuk berjalan. Jadi now jom kita cuba berlari sedikit. 1, 2, 3. Okay, so bagaimanakah prestasinya dari segi stabilization untuk 4K 30fps untuk Realme GT Neo Flash? Alright.
So ini pula adalah rakaman video malam 1080p 30fps. Kita tak pakai 4K sebab apa? Ya, malam dia akan struggle sedikit. Tapi for 1080p adakah okey ataupun tidak? Dari segi dia punya noise, colouring, sekarang agak gelap, lebih kurang jam 10 malam. Alright, dengan minimum lampu dekat bahagian sana. Kat sini adalah lampu limpah jalan ni. Alright, so adakah okey tak okey? Korang boleh komen dekat ruangan di bawah. Now bercerita pasal performance ataupun spesifikasi dah. Jadi macam aku cakap awal-awal video tadi, Realme GT Neo ataupun GT Neo Flash ni menggunakan Dimensity 1200 5G. So Dimensity 1200 ni aku boleh katakan level dia lebih kurang macam 888 sebenarnya. Kurang sikit di mana bagi siapa yang concern pasal AnTuTu benchmarking, dia berjaya mendapatkan markah sekitar 690,000 ke 700,000, which is tak jauh daripada Snapdragon 888. Snapdragon 88 dia punya markah lebih kurang 720 ke 700 macam tu. So bagi aku, this chipset agak capable. Manakala dari segi penggunaan sehari-hari memang tak ada masalah. Untuk gaming, surprisingly dia mendapatkan setting yang agak tinggi, di mana untuk Mobile Legends korang boleh mendapatkan HDR, HFR dan juga Ultra Graphic, di mana kebanyakan Snapdragon 888 masih lagi pada high graphic saja untuk MOBA. Manakala untuk PUBG Mobile, dia punya setting adalah high HDR dan juga smooth extreme. Manakala untuk Genshin Impact, aku boleh main pada high setting punya grafik. Cumanya, aku notice bahawa bila high sangat tu, dia tak begitu smooth dan dia mudah cepat panas lah. Tapi bagi siapa yang pernah main Genshin Impact, dekat phone apa pun dia memang takkan smooth sangat dan akan mudah panas. Sebab apa? Dia agak high level of grafik. Manakala dari segi penggunaan bateri, di mana bateri yang ada pada peranti ini adalah 4500 mAh dengan pengecasan pantas dia 65 watt. So far tak ada masalah. One day memang throughout the day tak ada masalah. Dari segi SOT lebih kurang 5 ke 6 jam tu standard, dan pengecasan dia bawah setengah jam dah boleh penuh, memang tak ada masalah. So overall apa aku boleh katakan, betul, dekat dalam keadaan kita sekarang tengah pandemik ni banyak duit yang perlu di save untuk perkara lain. Tetapi this video bukan nak suruh korang beli, lebih pada nak bagi tahu bahawa this teknologi ada dekat dalam pasaran. Sebab apa? Aku tengok dalam video-video lepas, bila aku bawa je apa-apa benda, tak kisah benda harga RM50 ke, bakar duit ke, akan ada komen-komen mengatakan bahawa oh kau senanglah nak bakar duit kan, orang lain tengah nak simpan duit. Bukan. This is gadget punya channel. Ini adalah content gadget lah. Kalau anda kata kita adalah channel vlog ataupun channel charity, kita akan buat content charity. Jadi just bermuhasabah diri ataupun berlapang dada. Alright, jadi apa aku boleh katakan, dalam pasaran sekarang ni, macam aku cakap tadi, again kita kena save duit, jangan membazir-bazir. Aku boleh katakan, apa yang cuba dibawakan oleh MediaTek tu adalah satu pembawakan yang menarik. Betul, kalau kau tanya pada aku, previously MediaTek ni ada history dia kurang bagus. Dia macam cerita Intel dengan AMD lah. Dulu Intel bagus, AMD ni memang teruk sangat, panas, overheating here and there. Tetapi throughout the year, mana ada company yang tak improve, betul? Same goes to MediaTek. Aku boleh katakan dalam short time of period, dia berjaya improve lots. Okay, dulu dia punya G series pun dah cukup bagus. Sekarang dah datang dengan Dimensity. Apa aku boleh katakan, level-level Dimensity 800 ke atas dah memang sangat-sangat capable and then worth for the buck. So, kalau anda kata korang sedang mencari sebuah peranti bawah RM1,500 yang berbaloi, this is easy to be recommended. Dan aku jujur cakap, China ROM pada Realme ni memang tak rasa janggal langsung. So guys, sampai sini je video kali ni. Kalau anda kata korang suka video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang lonceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.